Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. UMNO Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih atas keberangkatan balik ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musna'in Billah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permusyawaratan Agung Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandar Ibni Eskil Haj yang telah menamatkan tempoh sebagai Tuan Agong ke-16 pada hari ini. Istiadat keberangkatan balik yang penuh bersejarah itu berlangsung hari ini bagi menunjukkan kasih tanda penghargaan kerajaan dan rakyat Malaysia di atas jasa dan pengorbanan Seri Paduka berdua. Istiadat khas berlangsung ringkas namun penuh simbolik dengan adat istiadat Melayu yang melambangkan keunikan institusi diraja di negara ini. Berdasarkan atur cara pentadbiran istiadat keberangkatan balik Yang Tuan Agong dan Raja Permusyawaratan Agung melibatkan anjung utama Istana Negara, dataran Parlimen dan Komplek Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang mencerminkan kekayaan adat resam, budaya dan identiti Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat lagi dihormati. Pada upacara adat istiadat di Parlimen, Seri Paduka Baginda berdua menerima persembahan tabik hormat diraja serta acara menghadap dan bersalaman bersama anggota kabinet dan tetamu kehormat di Komplek Bunga Raya KLIA. Keberangkatan balik Seri Paduka Baginda berdua ke negeri Pahang diiringi perarakan bergajah selain persembahan kebudayaan adat istiadat Melayu. Keberangkatan balik Seri Paduka Baginda berdua berangkat tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kuantan Pahang pada 11 tengah hari tadi dan tiba di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah yang disambut lebih 15,000 rakyat jelata negeri Pahang. UMNO Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih atas keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Raja Permusyawaratan Agung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesihatan yang baik, keafiatan dan keselamatan kepada kedua-dua Seri Paduka Baginda dan terus bersemayam di singgahsana tatah pemerintahan negeri Pahang Darul Makmur dengan penuh kebesaran, kedaulatan dan kesejahteraan. Malaysia menyaksikan peristiwa yang amat bermakna dalam catatan sejarah Raja Berpelagat negara ini dengan berlangsungnya dua istiadat penting sekaligus menonjolkan keunikan sedia ada sistem pengenalan Raja-Raja Melayu yang telah diamalkan sejak 1957. Hari ini Yang Tuan Agong ke-16 duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musna'in Billah telah menamatkan pemerintahan selepas memenuhi tempoh 5 tahun di atas tahta sebagai Ketua Utama Negara bermula 31 Januari 2019. Manakala pada esok hari tampuk pemerintahan negara bakal mencatat era baru di bawah pemerintahan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang akan dimasyhurkan sebagai Yang Tuan Agong ke-17 dalam istiadat penuh tradisi di Istana Negara. Kedua-dua peristiwa penting yang berlangsung pada hari ini dan esok pastinya dinantikan rakyat Malaysia dengan perasaan bercampur rasa sedih dan gembira. Menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 27 Oktober 2023, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dijadual menyempurnakan istiadat, melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan di Balai Rung Seri Istana Negara yang akan turut menyaksikan Sultan Perak Narzin Shah mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang Tuan Agong bagi tempoh 5 tahun bermula 31 Januari ini. Lebih 25,000 umat Islam berbagai peringkat umur membanjiri dataran Labuan bagi menyemarakkan sambutan menjelang Hari Wilayah Persatuan 1 Februari ini dengan program Labuan Berselawat pada baru-baru ini. Penaung program Labuan Berselawat Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan yang juga Ketua UMNO Bahagian Labuan berkata, program yang dianjurkan lebih bermakna kerana menampilkan penceramah tersohor dari Indonesia Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad
dengan pengisian majlis ilmu bagi memperingati pengisytihadan Pulau Labuan sebagai sebuah wilayah persekutuan di samping pengisian melalui ceramah daripada ilmuwan Nusantara. Jelas beliau majlis ilmu tersebut adalah ruang dan peluang terbaik untuk bersama-sama mendekatkan diri dan mensyukuri setiap apa yang dihadapi dengan tekad meneruskan perjuangan. Ujarnya, program tersebut juga dapat memupuk silaturahim di kalangan umat Islam yang ada di Pulau Labuan di samping menyamai perpaduan yang lebih kukuh selaras dengan konsep Malaysia Madani. Program tersebut bermula seawal jam 6 petang, didahuluikan dengan sembahyang maghrib dan isyak secara berjemaah dan ia turut diisi dengan alunan marhaban dan berselawat beramai-ramai yang memuji kebesaran Allah dan junjungan Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh ceramah Ustaz Abdul Somad yang bertajuk Keluarga Bahagia Menuju Syurga. Setiausaha Agung Barisan Nasional merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di negeri Perak telah menzahirkan kejayaan kerana pelbagai inisiatif serta pembangunan sedang giat direncanakan. Tegasnya, kerajaan perpaduan yang telah terbentuk hari ini merupakan gabungan antara parti-parti politik demi mencari solusi dan merealisasikan kerjasama yang mampu dibentuk demi kepentingan rakyat dan negara. Jelasnya, atas dasar itu, lembaran baru politik negara telah berlaku apabila BN dan PH di negeri Perak bekerjasama membantu kerajaan negeri demi kesejahteraan dan rasa tanggungjawab kepada rakyat. Menurutnya, formula kesepakatan tersebut berjaya menepis segala tomahan dan persepsi buruk daripada pihak lawan, khususnya tentangan daripada mana-mana pihak lain mengenai kerajaan madani yang sedang dibangunkan bagi meneraju negara serta negeri Perak. Konvensyen Kerajaan Perpaduan Negeri Perak yang diadakan di Ipoh baru-baru ini dihadiri oleh para pimpinan BN dan PH negeri tersebut dan di atas satu pentas untuk mengimbau kembali peristiwa-peristiwa serta detik-detik penting terbentuknya Kerajaan Perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak kepimpinan dalam Kerajaan Perpaduan agar jangan pernah berada di dalam zon selesa. Sekali lagi. Beliau yang juga pengurusi Barisan Nasional berkata kerajaan perpaduan mesti dipertahankan walaupun di peringkat pusat kerana ia didukung oleh sejumlah 153 ahli-ahli parlimen. Beliau bagaimanapun yakin di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dukungan ahli-ahli parlimen ini terus akan bertambah baik agar kerajaan madani yang dibentuk terus kukuh di peringkat nasional. Beliau yang sempat meluangkan masa di majlis penutup konvensyen tersebut yang dihadiri oleh seramai 1,500 peserta daripada BN dan PH negeri Perak disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri ketika berucap merasmikan majlis penutup konvensyen mahukan kerajaan perpaduan di semua negeri turut serta mengadakan konvensyen bagi memperkukuh kestabilan gabungan itu kerana ia akan menjadi kayu ukur persefahaman dalam kerajaan perpaduan. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.